Dalam satu kenyataan yang menjadi perhatian ramai, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi secara tegas menolak gesaan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang mencadangkan agar beliau bercuti bagi memberi laluan kepada siasatan bebas ke atas isu akuan berkanun. Zahid tidak hanya mempertahankan kedudukannya, tetapi juga menyarankan agar pemimpin PAS yang turut terlibat dalam siasatan, termasuk Menteri Besar Kedah dan Perlis, turut bercuti. Ini menimbulkan satu persoalan besar mengenai keadilan dan ketelusan dalam politik Malaysia. Apakah tindakan sebegini benar-benar adil jika hanya satu pihak dipaksa bercuti, sementara pihak lain yang menghadapi situasi serupa tidak dikenakan tindakan yang sama? Kenyataan ini membuka ruang kepada perbincangan yang lebih luas mengenai accountability dalam kepemimpinan politik. Dalam arena politik yang penuh dengan tuduhan dan siasatan, seringkali berlaku desakan untuk seseorang pemimpin bercuti bagi memastikan siasatan yang telus. Namun apakah ini benar-benar langkah yang perlu diambil oleh semua pemimpin yang disiasat? Atau adakah ia sekadar satu strategi politik untuk melemahkan kedudukan pihak tertentu? Dalam kes ini, Zahid mungkin merasakan bahawa gesaan terhadapnya untuk bercuti adalah satu usaha untuk menggugat kedudukannya sebagai timbalan Perdana Menteri, khususnya dalam konteks persaingan antara UMNO dan PAS. Menariknya, dalam perbahasan ini, Zahid turut menyentuh tentang inisiatif kerajaan negeri yang diterajui Perikatan Nasional untuk menubuhkan SG4 Grup Sendirian Berhad yang dijangka akan meraih keuntungan daripada industri nadir bumi REE. Tetapi beliau juga menekankan realiti semasa di mana harga REE di pasaran global telah merosot sebanyak 70%. Ini menjadikan satu cabaran besar bagi SG4 untuk mencapai matlamat ekonominya. Persoalannya, adakah inisiatif ini akan berjaya dalam keadaan pasaran yang tidak menentu? Dan bagaimanakah pula impaknya terhadap ekonomi negeri-negeri yang terlibat? Dalam konteks politik yang semakin sengit ini, Zahid mungkin mahu menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan yang dipimpinnya adalah lebih kukuh dan mampu menangani cabaran ekonomi dan politik yang dihadapi negara. Kenyataan beliau seolah-olah memberi isyarat bahawa UMNO dan parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan harus lebih berhati-hati dalam menghadapi serangan politik dari pihak pembangkang, khususnya PAS. Dengan mencadangkan agar pemimpin PAS juga bercuti, Zahid ingin menekankan bahawa prinsip keadilan dan ketelusan harus terpakai kepada semua pihak, bukan hanya kepada satu pihak sahaja. Namun begitu, persoalan yang lebih mendalam timbul. Adakah ini hanya satu permainan politik yang bertujuan untuk melemahkan lawan, atau adakah ini benar-benar satu panggilan untuk semua pemimpin politik, tanpa mengira parti, supaya lebih bertanggung jawab dan bersedia untuk disiasat dengan adil? Tindakan bercuti mungkin dilihat sebagai langkah yang baik untuk menjaga integriti, tetapi ia juga boleh dilihat sebagai tanda kelemahan dalam menghadapi krisis politik. Apapun, Zahid dengan tegas menyatakan bahawa beliau tidak akan tunduk kepada gesaan tersebut sambil mencadangkan pihak lain turut mengambil langkah yang sama jika prinsip keadilan mahu ditegakkan. Di samping itu, Ahmad Zahid juga memberi amaran bahawa kemelut harga REE yang menurun ini boleh memberi impak negatif kepada inisiatif PN untuk meningkatkan pendapatan negeri-negeri di bawah naungannya. Apakah tindakan yang akan diambil oleh PN untuk mengatasi masalah ini? Adakah mereka sudah mempunyai plan alternatif untuk menangani kesan daripada kejatuhan harga REE, atau adakah ini bakal menjadi satu lagi cabaran besar yang menanti kerajaan negeri di bawah PN?